Terus dah start orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka. Exactly. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam Misteri Jam 12 dan Puaka. Okey, ini adalah salah satu edisi khas di mana kita akan berkenalan dengan mereka-mereka yang terlibat dalam drama MJ12 dan kita pun nak tahu apa yang berlaku di balik tabir MJ12. Apa kata orang tu? Apa yang kita lihat tu semua nampak cantik, tapi di belakang tabir dorang saja yang tahu. Bukan senang nak buat cerita seram ni. Banyak yang harus dilalui. Tapi sebelum kita, saya berbual mesra dengan dua lagi tamu puaka untuk hari ini. Kita tengok dulu sedutan drama MJ12. Jom. Tadi, wow. Keluar je last je muka, tak tahulah muka toyol ke muka apa. Kita tanya sendirilah pada art director dan pelakon, penyanyi, pelawak, penerbit, pengarah, apa lagi? Apa-apa lah. Khairuddin Samsudin. Ya. Okey. Nak tanya siapa dulu Herdi ataupun Khairuddin? Bos dulu. Okey. General tanya duduk ni Bila, okey Khairuddin, ni dah pernah buat cerita seram, direct cerita seram Pernah. Tapi bila MJ12 ni memang suatu kata orang tu fenomena daripada dulu kita dengar kat radio MJ12 dan sekarang dibawakan ke TV, kaca TV, jadikan drama. Jadi bila pihak produksi Suria Eagle Vision menawarkan untuk menerbitkan rancangan ini sebagai pengarah, adakah itu suatu tanggungjawab yang stres? Sebab kadang-kadang kita nak buat cerita drama seram ni kena hati-hati, takut jadi tak seram jadi kelakar pula. Betul. So apa challenge dia part ni? Saya rasa pertama sekali kita kena tahu genre radio dan juga genre TV. Mungkin ada yang menonton dalam beberapa episod tentang radio ni, ada yang mungkin berikan komen-komen seperti mungkin ada yang kata radio ni lebih baik daripada TV. Tapi ini berbeza, genre yang berbeza. Bila kita cakap tentang radio sendiri, penyampainya bercerita tanpa visual. Macam puaka lah kan, dia bercerita. Jadi bila kita keluarkan dalam MJ12 seperti TV ni, dalam visual, dia totally memang tak sama dengan bila kita bercerita. Jadi tanggungjawabnya agak berbeza jugalah. Maksudnya tu banyak aspek-aspek teknikal yang harus kita buatlah. Kalau radio tu mungkin kita hanya bercerita dengan suara saja. Tapi kalau dalam teknikal, segi lampu, tempat, lokasi, pelakon yang melakonkan, tapi kita tetap menyimpan konsep cerita MJ12. Maksudnya tu kita tidak bercerita secara terperinci seperti drama-drama biasa. Maksudnya tak banyak backstory. Kenapa karakter sebegini. Sebab straightforward straightforward. Sebab bila MJ12 dalam radio, dia cuma bercerita, dia tidak bercerita secara terperinci. Dia akan bercerita secara storyteller. Sama juga dalam segi TV ni, kita simpan konsep MJ12 di radio tu secara storyteller, tapi bezanya ialah mempunyai visual. Jadi memang berbeza lah. Kalau ada orang yang cakap, yang menonton, mungkin radio lebih bagus. Mungkin orang yang menonton tu dia lebih terkesan kepada pendengaran daripada penglihatan. Jadi itulah beza, tanggungjawab dia agak berbeza lah. Memang betul. Sebab kalau cerita seram macam mana pun, kalau kat radio, penyampaian tu mesti baik. Jadi orang dengar pun macam seram. Sebab
bersuara audio je kan. Yap. Itu tanggungjawab sebagai seorang saya DJ. tak cakap penyampaian radio tu mudah dan membuat TV ni tak. Dia mempunyai kesukaran dan juga kemudahan masing-masing. Ni kalau DJ dia kena betul-betul beri penghayatan. Macam drama radio pun kena kena cerita dia dengar pun seram. Jadi kalau TV macam mana nak buat? Kadang takut nanti tak seram pun. Yang penghayatan untuk radio tu seorang tu. Jadi emosi dia tu hanya penyampaian dia satu orang. Betul. Jadi dia boleh kawal. Tapi di TV ni ada 2-3 orang pelakon yang mempunyai emosi yang berbeza, personality yang berbeza. Jadi di situlah kita sebagai pengarah ke ataupun sebagai penulis skrip ke ataupun sebagai penerbit, kita nak kena carumkan carumkan. Wow. Yeah. Carumkan semua ini untuk disatukan. Untuk menjadi satu cerita lah. Betul. Okey, itu tanggungjawab sebagai seorang director untuk menjayakan menghidupkan cerita. Dan yang paling penting sekali, kalau dah ada orang yang menghidupkan suasana, mesti juga prop-prop pemain peranan tempat-tempat ni kan. Oh ya. Jadi ready. Pernah tak bila dah buat gini, director cakap, tak nak. Walaupun awak dah rasa macam seram, kau dah cantik-cantik cuncun, tapi director cakap, tak bagus. Ubah lagi, gini-gini. Ada tak? Set ni dia ada lain sikit tau. Kalau for example macam nak cakap pasal warna. Kadang-kadang kita umpamanya kita cakap warna tu merah. Tapi bila dalam kamera dia jadi kelabu. Jadi macam kita nak kena tahu tentang sikit lah pasal kamera ke pasal lighting kan. Because dia bukan sahaja set je. Dia orang yang gaffer dia, cameraman dia, angle dia. Jadi kita mesti tahu macam mana nak diorang panggil bocor lah. Tapi kalau kita punya set ni dia kawasan dia kecil. Jadi macam kita mesti faham kawasan. Biasa dia memang sini. Memang set poker ni memang dia banyak poker, perkataan poker terkeluar. Silakan. Jadi untuk menjawab soalan anda, kita kena tahu dulu lah. Jadi kita kena tahu Abang Kai macam mana, director lain macam mana, apa yang dia suka. Because tak semua director yang kita pernah kerja bersama. Jadi yang umpamanya yang director yang kita dah kenal, dah pernah kerja sama, kita dah tahu. Faham. Korang kalau tengok MJ drama Misteri Jam 12 ni, semua set dalam kawasan rumah ni semua berlaku di sini, di studio. Betul. Orang mesti terperanjat wow, semua kat set nampak betul gini-gini. So dah macam-macam kena tear down, bila episod 2 kena buat lain, scene bomo kena buat lain, banyak benda-benda kat sini kan. Di akhir-akhir dah habis wrap up semua drama ni semua, ada tak benda-benda yang meninggalkan kesan di studio ni? Kesan yang menakutkan mungkin tak ada lah. Tapi setelah mendengar nak kata komen macam cerita-cerita daripada talent-talent, kadang-kadang kita terfikir jugalah. Jadi macam kadang-kadang kita pasal dah dengar kan, nanti kita kena tear down ke apa dengan sorang-sorang, nanti kita akan rasalah sikit. Tapi mungkin itu imajinasi. Mungkin kita penat ke apa. Tapi macam betul-betul tak adalah. Kai, cerita seram? Bila tengah direct, lepas tu terus ada tak macam tiba-tiba alamak. Tak masalah saya cakap tadi, kelemahan saya ialah susah saya nak direct cerita hantu sebab mungkin saya sendiri tak takut. Bukan cakap tak takut, tapi macam kalau tempat benda tu kita pada satu tempat tu adalah rasa macam seram. Tapi saya kalau misalnya ada pintu terbuka, saya akan pergi tengok siapa tu. Saya tak macam letak. Itu masalah saya bila buat cerita hantu. Tapi kita lokasi tu kita buat 2 ke 3 episod yang sama. 3 episod yang sama. Tapi saya ada dengar cakap Fit nampak dekat daerah yang gelap-gelap lah. Macam nampak nenek kebayan ke apa tak tahu. Saya dengar tu je tapi saya tak. Itulah daripada misi jam 12 tu lah. Selain daripada cabaran teknikal, cabaran benda-benda di semua. Tapi saya tak nak ambil kisah pasal saya nak fokus kerja kan. Sebab kalau kita
terkesan dengan benda-benda macam gini, nanti kita sebagai pengarah rasa takut, nanti yang lain pun takut. Betul? Betul? Okay, kalau korang nak tahu macam mana keadaannya, yang belum tengok Misteri Jam 12 episod 6, boleh ke MeWatch dan juga Mediacorp Drama kat YouTube. Misteri Jam 12. Tengok setting macam mana Hadi buat. Wah, cantik sih. Wah, rumah tak sangka. Padahal dalam studio. Kena masuk rumah-rumah tu. Padahal dalam studio. Okey. Hebat. Saya sebenarnya saya percaya benda jin kat mana-mana ada lah kan. Memang kita patut percaya kan, bukan hantu lah sebenarnya, jin kan. Hantu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman bila saya pergi kat set dulu-dulu, waktu saya mengarah cerita dimensi ke apa-apa, saya ada pesan kepada pelakon-pelakon, jangan rasa takut-takut sangat. Kalau takut, jangan duduk seorang-seorang. Macam yang ini adalah macam budak kecil tu, saya selalu macam make sure that dia duduk dengan in a group. Tidak duduk seorang-seorang. Macam Fatin pun mungkin perempuan mungkin dia semangat dia lemah ke apa kan. So kita selalu advise atau menasihatkan untuk jangan duduk seorang-seorang. Sebab melalui pengalaman saya yang kalau nanti kita ceritakan tu, kat Watan tu ada pasal satu pelakon tu duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang dekat tepi laut waktu tengah maghrib. Waktu tu saya berlakon. Saya diri sebelah dia duduk. Saya tiba-tiba tengah maghrib ni, tengah shoot, tengah scene kita belum ada, kita duduk kat tepi lah. Sekali saya tengok dia gini, dia tengah gini lah. Rambut dia pendek tapi dia merah rambut. Lepas tu saya turn dia gini macam pelan-pelan gini. Lepas tu saya tengok dia. Dia rasa saya tengok dia lagi. Saya sebut nama dia lah. Kenapa Dek, kenapa? Sekali dia tengok saya gini, dia kata nak main congkak lah. Tertiba. Nampak efek. Nak main congkak. Lepas tu, jadi bila saya dah cakap nak main congkak aja, terus saya pergi kat director waktu tu, Nadi Putra. Saya pergi kat dia, cakap, Cik Nadi, dia nak main congkak. Cik Nadi dah faham lah. Tapi cakap pasal congkak, orang cakap kan malam-malam jangan main congkak. Tak, ini time maghrib dia cakap dia rambut dia tak panjang, rambut dia pendek, dia gini main. Kan? Wow, tu cerita ya, lama tu, lama. Cerita pasal congkak tu. Kita belum cerita lagi dekat. Oh, lagi sambung. Dekat mana tau? Mana? Ni kat set lah. Awak tanya set kan? Tapi set ni tak ada apa-apa. Saya kasih set lain lah. Okey, set mana tu? Watan juga cerita. Okey. Bulan Ramadan. Wow. Siapa cakap bulan Ramadan ada tu? Kita akan buka ni. Akan buka kat Tuas. Tuas Studio. Dia shop house kan? Betul. Saya betul-betul duduk bawah tingkap tengah makan ni. 4 orang ni kat sini. Tengah makan, tengah buka. Tiba-tiba tingkap tu tertutup. Dia buka begini ya. Pelan. Dia betul-betul ada kepala saya. Saya pun tengah makan, saya gini ya. Dia pelan je. Nak kata angin, kenapa tingkap lain tak buka? Okey, lepas tu saya tengok tepi, saya tengok ni, dan semua makan-makan. Dia boleh tutup balik lah. Slow je. Ahmad Albab. So, kita makan je lah. Malamnya kat Tuas tu ada 3 rumah kampung. Ketiga ke 2 rumah kampung. Satu rumah kampung untuk taruh image, make up semua, taruh barang-barang dekat situ. Dan rumah kampung ni pukul 3 pagi ni kita shoot dekat sebelah sini, rumah kampung ini. Setiap kali director cakap action, setiap kali tu juga rumah sebelah bertukang tok. So diorang ingat kat rumah sebelah tu image tengah buat apa. Cakap, oi, diam-diam boleh tak, orang tengah shooting. Okay, action, tok lagi. Sekali bila director tengok, apa ni? Mana si Abang Jamil waktu tu? Mana si Jamil? Abang Jamil, saya kat sini lah. Maknanya sana tak ada orang. Kan? Terus itu jam juga director cakap Nadi Putra. Okey, kita rap. Kita dah tahu. Dan pernah juga kita shoot pukul 3 pagi. Ni dekat yang pulau tu lah. Kita dah pukul 3 pagi, kita tukar-tukar. Saya jadi soundman, siapa dah saya tengok, bukan Azroy lah, siapa jadi cameraman, kita tukar-tukar lah. Pasal dah 3 pagi kan, semua dah kantuk. Saya soundman, penata audio waktu tu. Walaupun saya pelakon, tapi tengah scene ni. Tengah scene. Tiba-tiba dengar orang mengaji, perempuan merdu sekali. Pukul 3 pagi. Rumah kampung ni 3 pagi. Dia mungkin bangun nak solat tahajud. Daripada mana dia boleh pick up. Suara dia macam merdu gila ni. Tu kita kasih director dengar, okey cut, kita rap. Rap juga. Jadi
Apanya? Cerita seram. Seram Okay lah. Mungkin kecil-kecil dulu kan. Saya tinggal daerah timur. Masa tu dia belum develop lah itu town. Jadi saya nak pergi 7-Eleven. Jadi macam, yelah dulu 14 tahun masih takut. Jadi suruh member saya teman lah. So kita naik basikal, turun bukit. Nak turun bukit, member tu okay lah, arwah lah member tu. Dia cycle kat depan, saya kat belakang. So tengah kayu-kayu, saya macam nampak kelibat ke apa lah. Saya tengok atas, tak jauh lah, macam 5 meter apa. Saya nampak satu binatang besar, colour putih, warna putih. Macam orang tu, macam manusia. Saya tengok, the first reaction cakap, buruknya burung hantu ni. Tapi dia dekat. And then dia pergi, masa tu kita kat satu sungai lah, nama dia Sungai Fire. Yeah, Sungai Fire. Saya dekat situ, saya tengok, saya tegur, terus burung tu terbang, dia masuk kapak. Saya bilang makcik saya lah, masa tu saya tak takut, cuma heran, apa asal burung ni buruk lepas tu dia kata tu burung ke itik seranti. So itu yang saya pengalaman lah, jadi tak tahu kata seram ke tidak lah, tapi tu saya nampak dengan diri sendiri. Saya pernah shoot dulu cerita selepas 12, orang-orang yang kerja shift lepas 12. Kan? Tak, bukan. First punya was Fadli Awaludin. Okay. First punya. Waktu tu Hais masih main AP. Okay. So kita shoot dekat kubur pukul 3 pagi. Kita orang buat dapur-dapur. Pasal orang buat dapur-dapur kat kubur. Kita tengah shoot. So sekali saya mengarahkan, saya kena dengar lah macam itu. Dengar boom. Saya tak dengar pasal audio ni. Lepas tu kita interview lah dekat dalam kubur juga, dekat situ. Terus tiba-tiba audio man cakap, soundman cakap, cut. Kai, kau dengar? Terus saya dengar, macam apa tau? Berjuta-juta orang minta tolong. Macam gitu. Terus saya kasih Ais dengar, Ais pun macam ya bang. So kita cut dulu lah, but kita tak boleh tunggu lah. So kita just carry on, macam boom gini apa. Mungkin kat bawah. Betul. Boom gini. Lepas tu kita dengar macam berjuta-juta orang macam kena seksa, macam kena minta tolong. Rekod tak boleh tu? Tak dengar lah. Dia macam kalau kita tekan betul-betul. Pasal bila kita interview kan tak dengar. Tapi tu real. Wow. So saya pergi overseas lah kan. Pergi mana? Overseas. Mana tu? Mana? Sarawak je. Kan. Okay, still overseas lah kan. Overseas. Naik flight, passport. Okay. So biasalah kan, family pergi rumah, semua minum teh petang. Dan sekali one of kita punya saudara lah, dia sudah masuk lah. Itu betul lah saya nampak lah. So macam ni kan mak saya okay lah. Tapi keadaan tak ada orang panik tau, macam biasa je. Dia ni kena sampuk, semua orang macam biasa je. Minum teh, si dia ni kena sampuk. Okay lah, kau bacakan ayat kursi. So mak saya kasih lah. Padahal ayat kursi bukan riak lah kadang-kadang biasa baca. Tapi mungkin that part, mungkin test keimanan ke bila saya dapat tercawat mangkuk nak baca ayat kursi, tak boleh lah. Tak tahu asal tak boleh. Lepas kat bapak saya. So bapak saya baca gini-gini. Bapak saya bukannya dukun ke apa lah. Macam orang biasa baca dan mungkin kasih air kat tu macam okey. Tu macam pada saya macam wow, benda ni tak semestinya kita tahu baca ke apa ke. Mungkin keimanan ke apa ke tak boleh buat. So ceritanya, dipendekkan cerita, di dalam kampung tu ada pokok apa tu, asam pokok asam. Jadi saudara saya sudah tebang tu pokok. Jadi puteri bunian tu dah tak happy. Ni sudah alam lain. Bukan overseas saja. Bukan overseas saja. Okey. Jadi dia sudah masuk, dia dah inilah macam buat kacau sikit lah. Pasal kita diorang dah potong dia punya pokok asam. Ya. So benda ni okey, macam tak happy lah. Tak happy lah. Okay. Tapi dia tak begitu seram, tapi dia memang ini kita punya wajib percaya kan.
Tapi bila cakap pasal misteri jam 12 ni, bila saya tahu tentang Jalan ke Kubur ni, tentang hantu bajang, itu saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Arwah nenek saya orang Sarawak. Kalau hantu budak-budak, dia panggil hantu gambak. Gambak. Dulu saya tinggal dekat rumah L, MacPherson, Circuit Road. Kan MacPherson kan rumah L dia macam gini, ada lorong. Ada lorong kan. Dia 2-3 pagi ada budak-budak lari. Setiap hari putih petang. Kita buka pintu, dia pintu depan L ada buka, belakang pun buka. Kita buka tak ada budak. So saya punya arwah nenek saya cakap tu hantu gambak. Tu hantu budak-budak. Pasal yang bajang ni pula, dia lebih kepada orang peliharaan orang. Dia macam saka lah kan. Saka tapi budak punya lah. So dia saki lah. Budak. Sakit. KID. Sakit. Ya. So yang kalau tua saka. So ini sakit. So dia macam bajang ni dia peliharaan dan untuk kegunaan untuk menghancurkan ataupun memutuskan perhubungan. Tak kira lah mak dengan adik, mak anak ke ataupun suami isteri ke, itulah. Okeylah, itu saja. Terima kasih Hardi dan juga terima kasih dari menjemput. Yep. Okey, kalau korang ada apa-apa komen untuk drama Misteri Jam 12, okey sila komen kat bawah ni. Kalau ada apa-apa cerita yang menarik yang mungkin kita belum dengar ke, awak nak kasih saranan kepada Misteri Jam 12 ke, awak boleh bagi saranan. Kasih cakaplah yang kau-kau punya, sebab mungkin mana tahu kalau orang bos nampak, wah, banyak sambutan ni. Jom kita buat second season. Daripada 8 episod kita buat 20 episod. 6. Oh, daripada 6 episod kita buat lebih lagi episod. Kan? Khususnya untuk anda semua penonton Suria. Okey? Jangan lupa kalau nak saksikan berulang kali drama Misteri Jam 12, anda boleh terus ke MeWatch dan saksikan drama ini di Mediacorp Drama di YouTube. Terima kasih sekali lagi Hardi dan juga Khairuddin Samsudin. Semoga hidup anda senantiasa Berkati. Selamat dan aman. Amin. Ya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Malam ini dalam Misteri Jam 12. Kenapa Sofia ketawa seorang-seorang? Sofia tak ketawa seorang. Sekarang ni zaman digital. Orang kalau nak buat jahat, senang je nak viralkan kat internet. Tak payah nak pakai bomo-bomo ni. Langit hitam berlapis. Bawalah barang ini kepada dia. Siri baharu Misteri Jam 12.